Sebut sahaja nama Zamani, pasti ramai yang mengenali penyanyi pop rock ternama ini dengan pengalaman lebih 30 tahun dalam industri seni, membuatkan beliau antara penyanyi yang berjaya mencetuskan fenomena di dalam negara, turut menjadi kebanggaan apabila beliau mampu menempa nama di persada antarabangsa. Pada tahun 1998, beliau telah dipilih di kalangan artis tersohor negara untuk mengadakan persembahan semasa majlis penutup Sukan Commonwealth 1998 di hadapan Ratu Elizabeth II, putera Philip, Duke Edinburgh dan di kalangan ahli delegasi dan pegawai daripada 70 negara-negara termasuk mereka yang daripada negara-negara Commonwealth. Beliau mendendangkan lagu popular senusantara iaitu lagu Isabella bersama Jamal Abdillah, Salim Iklim dan Amy Search. Zamani bersama kumpulannya Slam berjaya menguasai pentas muzik apabila lagu daripada album kedua dan ketiga mereka telah berjaya menambat hati pendengar bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh Nusantara iaitu Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Untuk rekod sebelum beliau menjadi artis terkenal, pada ketika itu Zamani baru berusia 22 tahun dan bekerja sebagai kerani di salah sebuah bank terkemuka di tempatnya, mengimbau awal kemunculan kumpulan Slam. Sebelum Zamani menjadi vokalis utama, kumpulan Slam sudah ditubuhkan pada tahun 1993, namun ketika kumpulan ini membuat satu persembahan, vokalis utama mengalami kesihatan yang tidak baik dan tidak sempat hadir di konsert untuk membuat persembahan. Akibat tidak ada penyanyi utama, persembahan itu telah ditangguhkan dan pengurus kumpulan Slam terpaksa mencari pengganti untuk vokalis utama. Pada ketika itu Zamani masih bekerja sebagai kerani di sebuah bank terkemuka dan sememangnya beliau ketika di zaman remajanya sangat meminati bidang nyanyian. Salah satu rakan sekerjanya telah memberitahu ada pencarian uji bakat untuk pengganti vokalis kumpulan Slam. Tanpa membuang masa, Zamani mencuba nasib masuk uji bakat tersebut. Tuah menyebelahi beliau apabila Zamani terpilih dan dimasukkan ke kumpulan Slam serta menjadi vokalis utama. Menariknya, album yang telah dirakam sebelum kemunculan Zamani telah dirakam semula dengan menggunakan vokal dan teknik tersendiri Zamani. Selepas kemunculan album sulung kumpulan Slam, lagu-lagu mereka mula meletup dan sering diputar di corong radio serta menjadi lagu yang paling top pada ketika itu. Kemunculan penyanyi baru pada tahun 1996 bermula dengan album pertama yang dirakam semula terbukti membuatkan ramai yang tergila-gila dengan kumpulan Slam. Apalagi Zamani pada ketika itu mempunyai raut wajah yang tampan, membuatkan kebanyakan peminatnya terdiri dari golongan perempuan, tak kurang juga dari wanita yang berusia, serta di negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Brunei. Memang beliau membawa aura yang sangat besar dan tersendiri. Selepas album pertama membawa kejayaan terbesar dari kumpulan itu, maka beberapa bulan dan tahun demi tahun kumpulan Slam mengeluarkan album. Hampir kesemua album yang dikeluarkan menjadi top dan laku di pasaran. Apabila salinan kaset pada ketika itu telah disalin sebanyak 1 juta, menjadikan rekod kumpulan Slam paling popular di persenda muzik. Apa yang menarik mengenai Zamani, rata-rata ramai peminat menyifatkan beliau bertuah kerana memiliki suara emas yang tidak sama dengan penyanyi lain. Peminat juga mengelar beliau antara artis yang digelar suara telan kaset. Apabila Zamani diundang ke majlis atau membuat persembahan secara live serta konsert besar-besaran, suaranya sama seperti yang telah direkod. Zamani pernah membintangi beberapa buah filem. Antara filem pertama lakonannya iaitu filem Bara bergandingan dengan pelakon dan penyanyi terkenal awil kumpulan Wings, Nasha Aziz dan juga Arni Nazira. Filem itu juga membantu menaikkan nama Zamani dan kumpulannya di zaman kegemilangannya pada tahun 1996. Zamani mula menjalin cinta dengan penyanyi nombor 1 Malaysia iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang pada ketika itu Siti Nurhaliza baru menempah nama
pertama di dunia persenda seni muzik. Namun setelah 6 tahun menyulam cinta akhirnya pada tahun 2002, mereka telah berpisah. Perpisahan itu telah memberi tamparan yang amat hebat buat Zamani apabila beliau mula terlibat dengan benda terlarang dan menjalani hidup secara tidak terurus. Beliau juga pernah beberapa kali tercalon dan terpilih dalam pencalonan antara penyanyi harapan terbaik, pelbagai lagi anugerah serta trofi penghargaan yang diterimanya suatu ketika dahulu. Antara sifat yang sangat terpuji, Zamani juga merupakan seorang penyanyi yang tidak pernah meninggi diri. Walaupun dia kini tergolong dalam kelompok vokalis terbaik Malaysia, malahan penyanyi itu mempunyai sifat pemalu yang cukup tebal hingga terpaksa belajar beraksi di atas pentas dengan tunjuk ajar rakan-rakan kumpulan Slam. Namun sayang pada tahun 2003, kumpulan Slam mula berantakan akibat pengurus kumpulan itu kurang bertanggungjawab dan tidak menyempurnakan tugas dengan baik, membuatkan Zamani terpaksa menarik diri dari kumpulan tersebut. Setelah hampir sedekat dalam kumpulan itu, menurut Zamani beliau berasa sedih, terkilan dan kecewa. Semua perasaan itu ada hingga tak dapat diungkapkan lagi dengan kata-kata. Segala duka, kenangan pahit, manis dan perjalanan kumpulan Slam dari awal pembabitan saya hingga saya memutuskan untuk keluar dari kumpulan Slam. Sangat banyak kenangan terindah yang tak mungkin dapat dilupakan dengan begitu sahaja. Tanpa kumpulan Slam, saya bukanlah siapa-siapa dan tak mungkin berdiri hingga sekarang. Mungkin ramai yang tak mengenali saya. Kumpulan Slam terlalu banyak jasa terhadap saya, kata Zamani. Semenjak tahun 2003. Zamani mula menyesuaikan diri dengan kemunculan album solo iaitu Syair Si Pari-Pari. Siapa sangka album sulung pertamanya digemari peminat lama dan mula meletop serta menjadi lagu pilihan paling hit di awal kemunculannya sebagai penyanyi solo. Ramai peminat menerima dengan baik kerana sememangnya tak kira beliau berkumpulan ataupun solo, vokalnya tidak ada yang dapat menandingi alunan suara yang merdu. Walau bagaimanapun beliau bergerak secara solo, penyanyi bersuara emas ini tak pernah melupakan kumpulan Slam. Lagu-lagu Slam sentiasa didendangkan di mana-mana konsert yang beliau pergi. Di samping lagu-lagu single solonya, satu perkara yang amat menyedihkan, Zamani dikabarkan mengalami kesihatan yang teruk akibat menghidapi penyakit skoliosis atau tulang belakang melengkung. Menurut Zamani, dia mula sedar dirinya mengalami penyakit tersebut sejak 2015. Bagaimanapun kata Zamani, waktu itu dia tidak segera membuat rawatan kerana bengkok tulang tak banyak dan belum terasa sakit seperti sekarang. Walaupun tahap kesihatannya kurang memuaskan, Zamani tetap meneruskan aktiviti seni demi memenuhi permintaan peminatnya. Katanya, saya akui kesan salah guna dadah suatu ketika dulu menyebabkan tulang saya membengkok dan saya sangat menyesali dengan apa yang telah saya lakukan, membahayakan diri sendiri dan menyusahkan diri sendiri. Jikalau masa boleh diputar kembali, saya akan perbaiki setiap kesalahan yang telah saya lakukan, namun semua itu sudah terlambat, katanya. Zamani berharap tiada pandangan negatif daripada orang ramai terhadap keadaan fizikalnya itu. Menariknya, walaupun melihat dari segi kesihatan dan fizikalnya yang kurang baik, Zamani tidak pernah berhenti untuk menyumbangkan lagu pada peminatnya. Beliau merupakan seorang penyanyi yang sangat tabah. Pada tahun 2018, penyanyi ini telah menyertai Gegar Veganza musim kelima. Kemunculannya itu tidak pernah menghampakan para juri dan juga para peminat tegar Zamani apabila beliau menang tempat ketiga dalam pertandingan tersebut. Walaupun penyanyi ini tidak menang di tempat pertama, beliau menyifatkan kalah menang merupakan adat pertandingan, namun usaha dan pencapaian serta vokalnya masih menyerlah. Sejak dulu hingga kini sokongan peminat terhadap Zamani Ibrahim, bekas vokalis kumpulan Slam, tidak pernah berakhir. Disebabkan sokongan padu daripada orang ramai, rezekinya dalam bidang seni tak pernah putus. Setiap minggu ada saja persembahan yang dijayakan. Setelah lama membujang, Zamani akhirnya telah menjumpai pendamping hidupnya dan telah selamat diijab kabulkan dengan gadis pilihan hatinya Nur Juliana Abdul Rani pada 20 September 2019. Majlis perkahwinan mereka berlangsung secara tertutup di Ampang dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kenalan terdekat pasangan pengantin.
Menurut Zamani, andai dulu dia mengambil berat terhadap dirinya, setidak-tidaknya saya tidak menyusahkan ramai pihak. Saya cuba menyimpan wang tabungan yang diterima dapat membantu menampung keperluan hidup, terutama ketika sedang bertarung dengan masalah kesihatan. Kini dia sangat bersyukur kerana masih lagi ramai insan yang baik hati dan sudi membantunya. Rakan-rakan artis seangkatannya dan juga kumpulan Slam turut hadir memberi semangat dan sumbangan. Kata Zamani, cukuplah para peminat mendoakan kesihatannya agar menjadi lebih baik. Sampai sekarang, seorang peminat Zamani turut bersedih dengan keadaan fizikalnya. Apabila baru-baru ini Zamani telah membuat persembahan atas undangan perkahwinan rakan seangkatannya, rata-rata peminat dan para artis yang hadir dan melihat keadaan tulang belakang semakin membesar dan melengkung, membuatkan mereka sangat sedih. Kata seorang peminat, walau apa yang terjadi pada Zamani, kami masih minat padanya. Biarlah apa yang terjadi pada masa silamnya, saya lebih suka mengambil pendekatan positif. Sebabnya setiap insan yang bergelar manusia, pasti ada sejarah gelapnya yang tersendiri. We are not perfect, katanya. Bagaimana? Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yoku Iti JVH Momogun Rungus, supaya anda dapat mengikuti perkembangan video yang seterusnya kami kongsikan.